Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Sumbangan asas Rahmah Sara, kerajaan sedia pertimbang perluas manfaat inisiatif itu selain untuk pembelian barangan asas. Menurut Menteri Kewangan II, tahun ini penggunaannya diperluas daripada hanya makanan asas kepada 3 kategori barangan asas tambahan iaitu barangan kebersihan diri, ubatan dan peralatan sekolah. Ikhtiar Pemerkasaan Bumiputera, syur penubuhan Perbadanan Tanah Bumiputera antara 3 yang dicadang sebagai dukungan transformasi ekonomi Bumiputera. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, cadangan perbadanan itu bagi mengekalkan pemilikan tanah Bumiputera. Ia bertanggungjawab rangka mekanisme yang membolehkan pemilikan tanah Bumiputera ditingkat dan dimanfaat pada masa hadapan. Transformasi ekonomi Bumiputera dilaksanakan sebagai satu dasar baharu yang bertujuan merapatkan jurang sosioekonomi rakyat. 3 matlamat utama digariskan iaitu keadilan sosioekonomi, kemampanan negara bangsa dan kemakmuran negara serta kesejahteraan rakyat. Timbalan Perdana Menteri berkata untuk menjayakan matlamat berkenaan, 6 tekad dan 3 ikhtiar juga digariskan. Usaha membanteras rasuah merupakan agenda menyelamatkan negara dan bangsa. Jelas Perdana Menteri, tata kelola, integriti dan anti rasuah bukan agenda politik semata-mata. Justru tegas beliau, mana-mana anggota kabinet yang didapati terlibat salah laku rasuah wajib digugurkan daripada jawatan mereka. Bina dan naik taraf kemudahan ruang niaga serta infrastruktur melalui projek Tamu Desa. 19 juta ringgit diperuntuk Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi tahun ini bagi tujuan itu. Menterinya memaklumkan projek berkenaan bakal beri manfaat kepada usahawan B40 dan usahawan muda khususnya di luar bandar Sabah dan Sarawak. Trend dan kekerapan perjalanan KTMB akan ditambah menjelang Ramadan serta Aidilfitri sebagaimana sambutan Tahun Baharu Cina. Menteri Pengangkutan memaklumkan KTMB akan terus berusaha untuk memastikan kereta api milik mereka dapat terus ditambah baik dan dipertingkatkan. Ini termasuk menambah trend yang sekaligus dapat menambah kekerapan perjalanan. Menurut beliau, KTMB akan baik pulih 18 set train. Seorang pemandu lori yang disyaki bunuh teman wanita dengan menolaknya dari tingkat 23 kondominium di reman 7 hari. Ketua Polis Daerah Shah Alam memberitahu lelaki berumur 37 tahun itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian semalam, seorang wanita warga Thailand berumur 32 tahun maut dipercayai ditolak teman lelakinya. Siasatan awal dapati ada pergaduhan antarabangsa dan suspek sebelum mangsa ditolak. Disyaki terlibat kegiatan curi kabel dan pelbagai komponen di sekitar daerah Seremban sejak tahun lepas. Polis tahan 16 individu dengan nilai rampasan kira-kira 1.5 juta ringgit. Sasaran mereka curi kabel milik syarikat telco di Pencawang. Menurut Ketua Polis Daerah, suspek berusia 25 hingga 50 tahun itu diberkas pada 21 Februari lalu susulan kes kecurian DC power cable di Taman Kelab Tuanku. Simakan dapati 4 daripadanya ada rekod lampau babitkan pelbagai jenayah. Taktik edar dadah melalui Pusat Kurir Barangan Berdaftar di Rantau Panjang Kelantan berjaya dihidu kastam. Pengarah JKDM Negeri berkata, dadah yang ditemui jenis ganja itu dipercayai untuk diedar ke pasaran tempatan. Penghantaran kurir tersebut tidak meletakkan nama dan alamat penuh pengirim bagi mengelak dikesan. 772 kotak berisi daging babi dirampas Makis Johor di Pelabuhan Pasir Gudang. Pengarahnya berkata, semakan dokumen mendapati hanya 1 rumah penyembelihan diikrar pada permit import, manakala 3 rumah lagi diikrar pada sijil kesihatan dan kontena. Selain maklumat tidak tepat, butiran dokumen juga didapati mengelirukan. 2 lelaki ditahan untuk diambil keterangan.
Di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, seorang lelaki dipenjara sehari dan denda RM12,000 selepas mengaku bersalah heret seekor anjing di atas jalan guna motosikal. Perbuatan itu dilakukan November tahun lalu. Mahkamah turut perintahkan lelaki terbabit dipenjara 6 bulan jika gagal bayar denda berkenaan. Manakala di Johor Bahru, seorang pekerja ladang warga Indonesia didenda RM50,000 kerana memiliki 5 ekor burung murai batu. Sadio gagal kemuka dokumen atau kebenaran Jabatan Penelitian untuk simpan burung tersebut. Hakim perintahkan dia dipenjara setahun jika gagal bayar denda berkenaan. Juga di Johor, pengusaha kedai cuci kereta dilepas dan dibebas daripada 3 pertuduhan edar dan miliki dadah 4 tahun lalu. Menurut Pesuruhjaya Kehakiman, elemen pengetahuan terhadap pemilikan dadah oleh tertuduh gagal dibuktikan pendakwaan. Dalam pada itu, sepasang kekasih diperintah bela diri atas pertuduhan edar dan miliki dadah 4 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman membuat keputusan itu selepas mendapati pendakwaan berjaya membuktikan prima facie terhadap kedua-dua tertuduh. Hakim menetapkan 20 dan 21 Mei sebagai tarikh prosiding pembelaan. Seorang remaja orang asli maut selepas tertimbus ketika sedang mendulang emas di Kampung Pantus, Lipis, Pahang semalam. Ketua Polis Daerah memaklumkan mangsa Budiman Johan, 18 tahun, berjaya dikeluarkan dari timbunan tanah oleh rakannya namun disahkan meninggal dunia. Budiman bersama 3 lagi rakan keluar mendulang emas dan dia ditimbus tanah semasa menggali tanah sekitar longkang pembentung. Sementara itu, di Pulau Pinang, seorang lelaki maut selepas kenderaan dipandunya terbabas dan melanggar pembahagi jalan di kilometer 141 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Perai. Jurucakap JBPM Negeri memaklumkan mangsa R. Aravin, 26 tahun, ditemukan tersepit di ruang pemandu. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Statistik kemalangan maut pada 2023 merekodkan peningkatan dengan 6,344 kes berbanding 6,080 kes tahun sebelumnya. Menurut pengarah kanan Penguatkuasa Undang-Undang JPJ, daripada jumlah itu, kira-kira 4,000 daripadanya melibatkan penunggang motosikal. Secara purata pada bulan ini, setiap 2 jam, 1 kemalangan maut direkodkan. Selangor merekodkan jumlah pendatang asing tanpa izin parti tertinggi. Ini diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Sabah dan Sarawak. Menteri Dalam Negeri berkata, usaha membendung terus dipergiat menerusi penguatkuasaan berkala. Bagi tempoh 1 Januari 2022 sehingga 27 Februari lalu, 20,880 operasi penguatkuasaan dilaksana Jabatan Imigresen dengan jumlah tangkapan 58,508 parti. Orang ramai diminta buat laporan sekiranya wujud salah laku pegawai kerajaan, khususnya melibatkan agensi penguatkuasaan Jabatan Imigresen. Menurut Menteri Dalam Negeri, ini kerana agensi berkenaan berperanan penting dalam mengawal kemasukan pendatang asing ke negara ini. Ini pula mengenai PLKN 3.0. Kerajaan dalam proses memuktamadkan modul program berkenaan yang dijangka bermula seawal tahun depan. Menteri Pertahanan tegaskan modul PLKN yang berasaskan 80% latihan ketenteraan dan 20% lagi unsur kenegaraan dan bukan agenda politik. Antara aspek dinilai kurikulum, pelaksanaan dan usaha antara agensi yang boleh bantu mantapkan program. Akaun fleksibel atau Akaun 3. Menteri Kewangan 2 memaklumkan KWSP dijangka umum inisiatif itu pada April ini yang merangkumi mekanisme serta kelonggaran pengeluaran kepada pencarum. Mekanisme mengenai Akaun 3 itu akan diperjelas kepada pencarum selepas pengumuman agihan dividen Ahad ini. Pembatalan 18 enakmen jenayah syariah di Kelantan oleh Mahkamah Persekutuan tidak jejaskan enakmen jenayah syariah di Perak. Menteri Besar Perak zahirkan kekecewaan apabila segelintir pihak cuba jadikan isu tersebut satu polemik hingga mendakwa kononnya agama Islam tergugat di negara ini. Kerajaan Perak sentiasa komited memastikan syiar Islam terus berkembang subur dengan pertambahan peruntukan saban tahun di negeri itu.
Kerajaan optimis nilai ringgit akan kembali mengukuh tahun ini. Menteri Kewangan 2 menjelaskan ia didorong pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik berbanding tahun lepas. Pada masa sama, Bank Negara dan syarikat berkaitan kerajaan juga bersedia meningkatkan aliran masuk ke dalam pasaran pertukaran asing bagi mengukuhkan nilai ringgit. Transformasi ekonomi Bumiputera perlu dijadikan sebagai satu dasar besar bagi merangsang pertumbuhan ekonomi Bumiputera dan menarik pelaburan antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri berkata, inisiatif itu bagi membina landasan ekonomi yang kukuh untuk kemampanan jangka panjang. Usaha membina kemampanan bagi negara bangsa juga akan dapat dicapai melalui dasar berkenaan. MARA perlu diperkasa dengan tanggungjawab penyelarasan, pemantauan dan penilaian di bawah Majlis Ekonomi Bumiputera. Timbalan Perdana Menteri berkata, usaha itu bagi memastikan semua pengupayaan Bumiputera di peringkat kementerian, agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dilaksanakan dengan berkesan. Industri peranti perubatan negara mencatat pelaburan diluluskan berjumlah 807.6 juta ringgit bagi tempoh 9 bulan pertama 2023. Daripada jumlah itu, 73.7% disumbangkan pelaburan domestik, manakala baki 26.3% daripada pelaburan langsung asing. Pelaburan besar itu bukan hanya mampu melonjakkan pertumbuhan industri, tetapi turut mewujudkan 1,363 peluang pekerjaan baharu. Capital A berhad memuktamadkan perjanjian dengan Ethereum Acquisition Corp bagi penyenaraian Capital A International CAPI di pasaran awam Amerika Syarikat. Dalam satu kenyataan, syarikat itu berkata di bawah terma urus niaga yang dicadangkan, CAPI akan bergabung dengan Ethereum dan menjadi entiti dagangan awam. Urus niaga terbabit mencerminkan anggaran nilai perusahaan pro forma sebanyak $1.15 bilion Amerika bagi CAPI. Malaysia Airports Holding berhad MAHB mengenal pasti 17 syarikat penerbangan yang berpotensi beroperasi di negara ini. Ia melibatkan syarikat penerbangan dari 7 negara, antaranya Air Macau, Turkmenistan Airlines, Loong Air, Iraqi Air dan Fly Dubai. Rangkaian lapangan terbang kendalian MAHB merekodkan 6.9 juta pergerakan penumpang pada Januari. PBB ulangi keperluannya untuk hantar lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. PBB turut pertimbangkan penggunaan payung terjun. Bagaimanapun jelas PBB, penghantaran melalui jalan raya adalah lebih ideal dan mahu lebih banyak akses dibuka. PBB juga menekankan keperluan untuk tingkatkan penyelarasan antara negara-negara mengenai operasi kemanusiaan. Amerika Syarikat gesa Israel benarkan umat Islam beribadat dengan bebas di Masjid Al-Aqsa sepanjang Ramadan ini. Jurucakap negara itu berkata Israel digesa untuk memudahkan akses ke tempat ibadat berkenaan untuk acara keagamaan yang aman selaras dengan amalan masa lalu. Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memuncak dengan 6 kanak-kanak dilaporkan meninggal dunia akibat dehidrasi dan kekurangan zat makanan setakat ini. Terbaru, 2 kanak-kanak dilaporkan meninggal dunia di Hospital Al-Shifa Gaza semalam dan angka itu dijangka meningkat. Kali terakhir konvoi bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke utara Gaza lebih sebulan lalu. Pasukan penyelamat Senegal menemui lebih 20 mayat parti susulan kejadian kapal karam di perairan negara itu semalam. Jumlah sebenar penumpang kapal berkenaan belum diketahui, namun 20 lagi mangsa berjaya diselamatkan. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.